لنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita menyambung kitab Bahrul Mazi, muka surat yang ke-9. Yang mana di kitab tu buka muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9 bab yang kedua. Disebut kat situ bab majaa dima'ukum wa amwalukum alaikum haram. Yang maksudnya bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan segala darah kamu dan harta-harta kamu haram atas sekalian kamu, buat angkara atasnya atas sekalian kamu. Ni bab ni. Kita nak bahaskan bab yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, cerita pasal darah manusia dan harta bendanya haram. Maksudnya haram kat sini ialah haram darah itu ditumpahkan dan haram harta itu diambil. Jadi ini diletakkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala di dalam bahagian fitnah. Maknanya benda ni menjadi satu perkara yang banyak menimbulkan fitnah dan ujian kepada setiap manusia. Disebut dalam hadis ini, dia kata An Amru ibn al-Ahwas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hujjatil wada'i lin-nasi ayu yaumin hadha qalu yaumul hajjil akbar qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha ala la yajni janin illa ala nafsihi ala la yajni janin ala waladihi wa wala mauludun ala walidihi ala wa inna syaitana qad aysa min an yu'bada fi baladikum hadhi abadan walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtakiruna min a'malikum fasayarda bih. Hasanun sahihun. Maksud dia, daripada Amru bin Ahwas, katanya telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia pada haji wada' bagi orang-orang. Apakah hari ini? Kata mereka hari haji besar. Sabdanya, maka bahawasanya darah kamu dan harta-harta kamu dan kehormatan kamu antara sekalian kamu haram. Sepertinya haram hari kamu ini dan negeri kamu ini. Jaga-jaga, tiada berbuat jenayah oleh penjenayah, melainkan atas dirinya. Jaga-jaga, tiada berbuat jenayah oleh jani atas anaknya, atau tidak tidak anak atas bapanya. Jaga-jaga, dan bahawasanya syaitan sungguhnya putus asa daripada bahawa taatkan dia di dalam negeri kamu ini selama-lamanya. Dan tetapinya lagi akan jadi baginya taat pada barang yang terbilang leceh daripada amal-amal kamu, maka lagi akan suka ia dengan dia. Hasan sahih. Alhamdulillah. Inilah dia tuan-tuan, matan hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmizi yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika haji wada'. Maknanya Nabi SAW, tuan-tuan, haji wada', haji terakhir Nabi sebelum kematian, sebelum kewafatan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam haji wada' ni tuan-tuan, Nabi berkhutbah panjang. Yang ini sebahagian daripadanya, tapi Nabi berkhutbah panjang.
menceritakan tentang Islam dan juga negeri Mekah. Ya. Kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah, kalau orang pergi ke Padang Arafah, sebelum naik ke Jabal Rahmah, dekat Padang Arafah ni ada Jabal Rahmah, ya. Jabal pertemuan antara Adam dengan Hawa. Maka di bawah kaki bukit Jabal Rahmah ni ada tempat yang biasa kalau tuan-tuan pernah pergilah dan pernah tanya, di situ tempat Nabi duduk berpijak untuk baca khutbah. Ya, tempat Nabi berpijak untuk baca khutbah. Maka ketika Haji Wida, Nabi baca di situ, maka semua para sahabat Nabi SAW mendengar. Maka dalam Haji Wida ni, Nabi SAW berpesan. Tuan-tuan boleh tengok daripada sudut syarah dia tu, tapi saya ambil intipati daripada ringkasannya. Disebutkan bahawa darah kita dan harta kita ini, dan marwah wa aradakum bainakum haram, antara sesama kita adalah haram. Jadi seseorang itu tak boleh menumpahkan darah, sebagaimana saya sebut pada hadis dulu. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kata, la yahillu damu muslimin illa bihadai salas. Tidak halal kita tumpahkan darah seorang itu kecuali dengan 3 perkara. Dulu kita dah bahas dah tu. Cuma dekat kitab ni, dalam hadis ni disebutkan, seseorang Islam tak boleh menumpahkan darah orang lain. Begitu juga orang bukan Islam tak boleh numpahkan darah orang lain. Haram hukumnya. Tak boleh suka-suka tumpahkan darah orang, kecuali mengikut hak Islam. Kalau tidak mengikut hak Islam, tak boleh. Darah kita ini darah yang terpelihara. Setiap manusia darahnya terpelihara. Tak boleh dibunuh ataupun ditumpahkan ikut sesuka hati. Yang boleh, yang disebutkan dalam hadis dulu, ada 3 saja. Pertama, as-saybuz zani. Kalau ada orang perempuan yang dah kahwin berzina, maka ni boleh tumpahkan darah. Dengan arti kata, hukuman bunuh atas dia. Ya, hukuman bunuh. Tak ada hukuman lain yang boleh selesaikan masalah itu kecuali bunuh. Yang kedua, al-qatlu nafsu bin nafsi. Orang bunuh orang. Orang bunuh orang, maka hukum bunuh. Apabila ada satu orang bunuh orang lain, maka didapati bersalah dan sah daripada sudut undang-undangnya ianya bersalah, maka orang itu kena hukum bunuh. Tak boleh dibiarkan kena hukum bunuh. Sebab apa? Membunuh itu satu jinayah. Satu jinayah. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan bahawa seorang itu bila dia bunuh seorang lain, dianggap dia membunuh semua orang. Dianggap dia membunuh semua orang. Jadi kat situ menunjukkan kepada kita membunuh adalah satu jinayah yang mana tidak boleh dilakukan sesuka hati. Tak boleh lakukan sesuka hati. Tapi apabila ada orang membunuh, orang itu kena balas bunuh. Cuma persoalan timbul kat situ, saya yang sebut itu tuan-tuan adalah membunuh di situ ataupun menjatuhkan hukuman bunuh kepada pesalah membunuh bukan dilakukan oleh orang biasa. Maksud orang biasa, orang kebanyakan macam kita. Maka hukum bunuh itu perlu dilakukan oleh siapa? Oleh pemerintah. Pemerintah yang wajib melakukan hukuman bunuh tersebut. Kita tak boleh. Kalau kita jumpa orang bunuh orang tepi jalan, kita tak boleh bunuh dia. Tak boleh. Yang boleh melakukan ialah pemerintah. Maka kalaulah melaksanakan hukuman bunuh itu adalah merupakan kewajipan ke atas bahu orang Islam, jadi yang melaksanakan itu pula pemerintah, menunjukkan wajibnya menegakkan pemerintah Islam itu sama dengan wajibnya melakukan hukuman bunuh terhadap pembunuh. Faham tuan-tuan? Maknanya orang yang membunuh itu wajib dibunuh, maka wajibnya itu serupa jugalah mengadakan pemerintah yang Islam bagi melaksanakan hukuman bunuh itu. Bukan orang-orang biasa je boleh, tak boleh. Pemerintah kena ada. Jadi mengadakan pemerintah ataupun mendaulatkan pemerintah yang Islam bagi membunuh adalah suatu kewajipan.
Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah Fathul Makkah. Fathul Makkah ni maknanya ketika Nabi buka kota Mekah. Selepas saja perjanjian Hudaibiyah. Setelah Nabi, tuan-tuan, perjanjian Hudaibiyah ni, Nabi pergi nak pergi umrah tapi tak jadi. Kena halang dengan orang kafir Mekah yang dihalang oleh, yang diketuai oleh Amir bin Suhail dalam sejarah tersebut. Maka Nabi tak boleh nak pergi, kena halang dekat Hudaibiyah. Yang mana Hudaibiyah ni salah satu tempat miqat orang nak pergi umrah. Jadi bila dihalang, berlaku perjanjian, maka boleh pergi Mekah tahun berikutnya. Ketika Nabi SAW pergi Mekah tahun berikutnya, sehingga dapat menguasai Mekah dan dibersihkan Mekah itu daripada segala perkara yang syirik. Lepas itu Nabi keluarkan satu kenyataan. Apa kenyataan dia? Nabi kata, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Maksud dia apa? Tidak ada lagi selepas buka kota Mekah ini hijrah, tak ada lagi penghijrahan, mana tak ada lagi perpindahan, kecuali yang ada ialah jihad dan juga niat yang baik. Itu kata Nabi. Lepas saja Nabi dapat Mekah balik semula, tak ada hijrah. Cumanya perkataan Nabi tadi tu diulas oleh ulama-ulama Islam. Antaranya Imam Qurtubi. Dia kata apa? Memang hijrah tidak ada lepas pembukaan kota Mekah. Dia bagi alasan sebabnya kerana Mekah itu sudah jadi Darul Islam. Nabi kata tak boleh pergi hijrah lagi sebab Mekah itu sudah jadi Darul Islam, iaitu negara Islam, pemerintahan Islam, dikuasai oleh orang Islam, oleh Nabi SAW. Jadi tak perlu lagi nak berhijrah. Tetapi disebutkan mana-mana bumi, mana-mana tanah yang lain daripada itu yang belum terdaulat undang-undang Islam, maka hijrah itu adalah wajib ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Itu sebablah tuan-tuan, kita duk tengok para ulama memperbahaskan perkara itu dalam kitab-kitab mereka, diperbincangkan oleh seluruh manusia untuk berikan kepahaman bahawa kita ni jangan rasa selesa duduk dekat mana-mana tempat, tiba-tiba tempat tu tak ada undang-undang Islam. Sebab tu mewujudkan undang-undang Islam itu adalah suatu kewajipan. Contoh lain lah tuan-tuan, contoh lain kalau saya nak sebutkan wajib tak wajibnya. Contohnya, sekiranya masjid ni, sebagai contoh, sekiranya masjid ni adanya masjid tetapi orang sembahyang berjemaah tak ada. Contoh, masjid ada tapi sembahyang berjemaah lainnya tak ada, orang tak ada datang. Maka dalam kitab Duratul Nasir mengatakan bahawa dalam bab Fathul Jamaah, wajib bagi pemerintah itu memaksa orang yang sekeliling masjid itu untuk datang sembahyang berjemaah. Wajib. Jadi segala perkara yang berkaitan adanya berjamaah itu jadi wajib ketika itu. Macam mana? Mewujudkan imamnya, mewujudkan bilalnya, mewujudkan makmumnya, jadi wajib. Kenapa? Itu adalah satu tuntutan dalam Islam. Yang saya nak sebutkan, walaupun sembahyang berjamaah itu daripada sudut pandangan mazhab Syafi'i itu sunat muakkad dan setengahnya kata fardu kifayah, daripada sudut tuntutan wajib bagi pemerintah mengadakan perkara itu. Itu adalah merupakan satu kewajipan. Bila pemerintah itu wajib buat benda itu, kita ni sebagai orang biasa yang sebagai rakyatnya, jadi perlu melaksanakan perkara tersebut. Tak boleh biar kosong begitu saja. Kenapa? Sebab itu adalah tuntutan agama. Itu adalah tuntutan agama. Bila kita tengok daripada sudut perbahasan hukum fiqahnya, macam-macam perbezaan pandangan. Ada kata sunat, ada kata sunat muakkad, ada kata fardu kifayah, ada kata fardu ain. Masing-masing ada hujah lah. Tetapi daripada sudut mengadakan jamaah itu adalah wajib. Itu kedudukan dia. Tuan kenapa pihak pemerintah wajib melaksanakan perkara tersebut? Bila wajib melaksanakan perkara tersebut, kita ni yang jenis orang biasa wajib juga untuk mengadakan pemerintah itu. Itu wajib. Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan sembahyang berjemaah pagi ni. Kalau imam tu baca salah, yang wajib menegur ialah makmum.
makmum tu wajib menegur. Kalaulah imam tu baca salah ataupun ada benda yang tak kena. Artinya makmum tu tadi dia kena ada ilmu macam mana imam. Dia kena ada ilmu macam mana imam. Sebab kenapa? Dia yang kena tegur imam itu. Begitu juga dengan pemerintah. Tuan-tuan bila dengan pemerintah, walaupun tuan-tuan tak jadi pemerintah, tak adalah mewakili pemerintah, contohnya tuan-tuan kan, tetapi tuan-tuan kena ada ilmu mengenai pemerintah. Sebab kenapa? Untuk tahu mana yang tak betul, mana yang betul. Boleh ditegur. Boleh ditegur. Itu adalah merupakan suatu kewajipan. Suatu kewajipan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang nak duduk belakang imam, dia ada orang yang kena faham. Sebab dia akan berlaku istikhlaf. Sekiranya Pak Imam salah, maka dia berlaku istikhlaf. Istikhlaf tu maknanya ganti. Ganti. Tapi tuan-tuan, begitu juga dalam pemerintah. Kalau pemerintah tak betul, kena tegur. Kena tegur. Itu wajib. Cumanya tegur dia tak serupalah macam sembahyang berjemaah tu. Tak serupa. Kalau sembahyang berjemaah, tuan-tuan dengar tegur, tuan-tuan kena tegur. Tapi kalau ada pemerintah ni, tuan-tuan nak tegur, macam mana? Kita duk tengok cara orang naikkan pemerintah. Pemerintah naik dia caranya macam mana? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali lah cara dia. Kan? Kena faham tu. Kaedah dia begitu. Jadi tuan-tuan, yang saya nak kaitkan, kenapa saya boleh hurai sampai ke situ? Sebab hadis Nabi sebut ni kata, iaitu darah dan harta manusia juga maruahnya tidak boleh diganggu sewenang-wenangnya. Nabi kata darah manusia itu haram, begitu juga harta manusia itu haram bagi seorang lain, dan dia punya maruah mesti wajib jaga. Wajib jaga dalam bab tu. Jadi kalau benda tu jadi satu kewajipan, kita tak boleh ambil sambil lewa. Tuan-tuan, kita duk tengok hari ni dalam media masa, medsos, kita duk tengok kadang dalam satu konten yang ada dalam mana-manalah media masa, kita duk tengok orang yang komen. Kadang-kadang orang yang komen ni tuan-tuan, dia seolah-olah tak ada pengetahuan ilmu. Komen ikut suka dia. Kan? Komen ikut suka dia. Saya contoh macam ni lah tuan-tuan. Ni kalau kat media masa tu dah tak ada batas, main langgar je. Contohlah tuan-tuan jalan ke warung, tiba-tiba tuan-tuan lalu ada nampak seorang perempuan yang seorang perempuan yang sedang mengandung. Tuan-tuan kenal dia. Tuan-tuan kenal dia, contohlah ni tuan-tuan kenal dia, kenal dalam keadaan contoh orang tu orang kampung tuan-tuan, dan orang tu belum kahwin. Tiba-tiba dia tu mengandung. Mulut tuan-tuan jangan gatal. Orang kata sebab apa? Maruah. Mulut tak boleh nak gatal. Kan? Kenapa mulut tak boleh nak gatal? Kadang kita ni bila nampak orang tu, dia tu tak pernah kahwin, tiba-tiba mengandung. Kan? Kita duk tengok mulut gatal. Orang ni berzina dengan siapa? Ada? Mulut ni, mulut jangan gatal. Sebab kenapa? Ni maruah yang disebut oleh Nabi, wa aradakum bainakum haram. Maruah itu jangan sekali-kali kita jatuhkan. Kita tak boleh kata begitu. Kenapa? Bila kita berani kata begitu, menunjukkan kita menuduh. Menuduh. Bila menuduh, kita wajib mengadakan 4 orang saksi. Wajib. Sebab tuduhan. Wajib mengadakan 4 orang saksi. Bila saksi tak ada, artinya kita menuduh orang tu. Orang ni tuan-tuan menuduh zina, bila dia tak boleh buktikan, dia kenapa tuan-tuan? Abang? Orang dia nuduh orang, tapi dia tak boleh datangkan bukti. Dia tu yang menuduh, kena hukuman apa? Apa? Kena hukuman apa? Denda. Bukan denda tuan-tuan. Quran kata dalam juzuk 18 surah An-Nur tu, walladzina yarmunal muhsanat tu, orang yang melemparkan tuduhan zina kepada orang perempuan yang baik, dia lemparkan, dia kena datangkan 4 orang saksi. Kalau tak boleh, maka dia kena sebat 80 rotan. Bukan bayar denda tuan-tuan, sebat 80 rotan. Tu dalam Quran kata tu.
Sebab tu tuan-tuan kita ni kena bila mengaji kena tengok balik dalam Quran tu. Tengok balik walladzina yarmunal muhsanatil mu'minati semalam yaitu bi arba'ati syuhada. Dia kata orang perempuan yang dituduh zina, orang yang melemparkan tuduh zina dalam keadaan orang perempuan tu muhsan yang bagus, maka dia perlu mendatangkan 4 orang saksi. Bila 4 orang saksi dia tak mampu untuk datangkan, maka dia kata fajliduhum samanina jaldah. Dia kena rotan 80 rotan. Bukan bayar denda tuan-tuan. Rotan 80 rotan. Jadi bila rotan 80 rotan, tuan-tuan duk tengok orang yang menuduh maruah orang yang baik. Kita nak tadi yang saya bagi misal tuan-tuan, kita duk tengok orang tadi belum pernah kahwin tiba-tiba mengandung. Mungkin dia kena rogol. Yang kita ni tak tahu menahu, tiba-tiba kita membuat satu lemparan ataupun buat satu tuduhan. Maka orang yang menuduh tu ada hukuman dia. Justru itu menunjukkan bahawa kepada kita Islam ni dia cukup jaga. Jaga apa? Harta orang, darah orang dan maruah orang tu. Dia tak boleh suka-suka kita kata. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW dia kata apa? Dia kata man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kena bercakap yang baik, kalau tak boleh diam. Diam itu lebih baik daripada banyak bercakap. Kenapa? Banyak bercakap tu tanpa ada ilmu, dia mendatangkan banyak dosa dan hukuman. Sebab itulah tuan-tuan kita kena lihat daripada sudut Islam. Cuma yang nak sebutkan tadi tuan-tuan, kita duk tengok orang tadi, kita duk tuduh. Bila kita tuduh, orang yang menuduh tak boleh nak datangkan bukti, maka dia kena 80 rotan. Soalannya, siapa yang nak sebat tu? Siapa yang nak sebat 80 rotan tu? Maka ketika itu pemerintah. Bukan kita tuan-tuan ambil rotan kita duk belasah. Tak. Pemerintah. Pemerintahlah yang wajib melaksanakan perkara tersebut. Bila kata pemerintah yang wajib melaksanakan tersebut, artinya mewujudkan pemerintah yang nak Islam itu juga wajib. Satu kewajipan. Kalau tidak, segala kesalahan yang berlaku itu tanpa hukuman, maka orang akan ambil penangan apa? Alah, buat aja, tak ada apa-apa kena pun. Kan? Lebih-lebih lagi pula tuan-tuan kita dalam hari ini suasana apa? Jenis pemikiran masyarakat yang jenis suka menormalisasikan dosa. Maknanya menganggap dosa itu macam satu benda yang biasa. Kan? Yang itu yang kita kena ingat. Nabi dah pesan lama dah, benda ni kena jaga. Ayat Quran ada sebut dah, benda ni nak kena jaga. Kan? Mungkin kita datangkan satu persoalan. Persoalannya macam ni. Dia kata, Ustaz, kita kuliah subuh ni, kalau kita hurai benda ni, kita faham, pun tak boleh nak buat apa. Kan? Tuan-tuan, memang Nabi SAW dulu ketika menyampaikan Islam, dia menyampaikan Islam bukan terus-terus boleh faham, ataupun terus-terus boleh jadi, ataupun terus-terus cakap terus jadi, tak. Tapi melalui proses. Melalui proses. Apa yang dimaksudkan melalui proses? Melalui tahap bertahap. Melalui tahap bertahap. Sebab tu tuan-tuan, mengadakan program ilmu tu wajib bagi nak memberikan kepahaman kepada masyarakat. Itu wajib. Cumanya kadang-kadang ni bergantung juga kepada yang tukang cakap. Bergantung juga kepada ustaz tu yang menyampaikan. Kalau ustaz tu tak berani nak bercakap tuan-tuan, sampai bila-bila pun tak faham. Kan? Ustaz tu tak berani nak bercakap benda yang benar, maka sampai bila-bila pun orang tak faham. Yang kedua, kalau ustaz tu boleh bercakap, tiba-tiba pendengar ni pula tak kerti bahasa, pun macam tu juga. Contohnya macam mana? Ustaz dah berani cakap dah, pendengar ni kata, lepas ni jangan panggil ni keras sangat. Contohnya tuan-tuan. Pun tak jadi juga. Jadi artinya tuan-tuan, kita kena jadi manusia yang betul-betul dipanggil orang yang redha kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut macam ni. Nabi pernah berdoa tuan-tuan, doanya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dalam wirid tu, raditu billahi rabba, maksudnya aku redha Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan. Kita ni tuan-tuan, kalau tengok biasa di bacaan ni tuan-tuan, dalam apa orang kata, dalam ratib al-atas pun ada, dalam maksurat pun ada, kan? Zikir pagi petang. Raditu billahi rabba, Nabi kata aku redha Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Bila kata redha tuan-tuan, maksud redha tu, apa juga yang datang daripada Allah kita terima. Susah ke, senang ke, kita terima.
Kerana itu daripada Allah. Kemudian dia kata wabil islami dina, dan kita kata redha Islam itu sebagai agama. Islam itu sebagai agama. Dan kita kata redha juga wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita juga mengatakan aku redha Nabi Muhammad ini sebagai seorang nabi dan rasul. Ini 3 benda disebut dalam doa yang merupakan suatu hadis Nabi SAW. Jadi apabila kita kena redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita kena redha Islam itu sebagai agama, kita kena redha Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, artinya apa juga yang datang daripada Nabi, datang daripada Allah Ta'ala, kita kena redha. Tuan-tuan. Cuma nak sebut gini tuan-tuan, apa makna redha tu? Kita sebut redha kan? Apa makna redha? Ada setengah orang ni bila kata sebut makna redha, tak apa, saya ikhlas, saya redha. Kan? Tapi nanti belakang cerita lagi. Itu bukan redha namanya. Hak redha ni tuan-tuan, zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan ni maknanya apa? Zahir dan batin, terima. Qaulan wa fi'lan, perkataan dan juga perbuatan, terima 100%. Itu baru betul. Kalau mulut je tak adik, dia kena hati sekali. Hati sekali. Menerima dengan yang sebenar. Kita ni tuan-tuan selalu bersihkan badan kita. Kita kalau ada kotor-kotor kita bersihkan. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebiasaannya bila hati kotor tu yang kita tak bersihkan. Kan? Hati kotor tu tak bersihkan. Badan memanglah bersih, hati kotor tak bersihkan. Dan kita ni pula kekotoran hati tak nampak, tapi orang lain punya kotor kita nampak. Tu yang biasanya. Ni pepatah Melayu kata, apa dia kata apa? Semut seberang sungai nampak, gajah depan mata. Tu dia. Semut seberang sungai nampak, gajah depan mata tak nampak. Ni nama manusia. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Kan? Tuan-tuan biasa belajar ni senang. Kan? Tapi yang biasa buat salah orang belajar. Kan? Orang tak belajar, dia tak tahu dia salah. Tuan-tuan kan? Orang tak belajar, tuan-tuan tahu tak yang orang tak belajar tu, dia salah, dia tak tahu tu. Sebab kenapa? Dia tak belajar. Yang belajar tu yang selalu buat salah. Kenapa? Benda tu dia tahu. Tak gitu tuan-tuan. Tu benda yang kita kena faham. Sebab tu tuan-tuan, melatih diri. Tuan-tuan kena ingat kita bila belajar kena latih diri untuk tundukkan hati tu patuh kepada perintah Allah Taala. Kalau tak, daripada situlah punca kepada perbalahan manusia pada akhir zaman. Hati manusia. Hati manusia ni bila dia tak puas hati tuan-tuan, baik mana pun dia akan buat benda jahat. Betul tuan-tuan Contoh kita tengok kalau kita sakit hati dengan orang. Kita sakit hati dengan orang. Kita tengok. Contoh gini saya sebut tuan-tuan tengok bini orang tu putih tapi lakinya hitam. Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan pergi kundi kahwin. Lepas tu tengok pengantin tu dia, bini dia putih, lakinya hitam. Ni memang laki tak pandai cari tuan-tuan. Kata tu tuan-tuan, kata tu sebenarnya hasad dalam hati. Yang dia tu jadi suami isteri, itu dah termaktub dalam ketetapan Allah. Kita petikai benda tu. Kita petikai benda tu. Seolah-olah yang kita tengok tu tak betul. Daripada mana puncanya? Sebab hati kita tak puas hati. Kan? Padahal orang lain punya masalah. Jadi lepas kita kata macam tu, contoh tuan-tuan lepas duk kita berduri kahwin kita kata macam tu, balik bukan taubat pun, nyambung dosa. Tanya orang buah, tadi kau jumpa bini orang tu, kau tanya tak? Aku tengok macam tak berkenan. Kenapa? Bini putih, laki hitam. Tu contoh kan, nyambung lagi. Balik istighfar pun tidak, taubat pun tidak. Tu dia masalah dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, yang kita kena betulkan zahir dan batin sekali tu. Zahir dan batin baru betul. Barulah benda yang disebut oleh Nabi ni, soal masalah jaga darah, jaga harta dan jaga maruah akan selamat. Kalau tidak, macam-macam yang kita akan nampak. Tu dia. Sebab tu kena belajar tuan-tuan. Saya sebut tadi tuan-tuan, yang jadi masalah ialah apa? Bukan orang tak belajar, orang yang belajar. Tu. Saya buat misal macam ni tuan-tuan. Saya buat misal. Ni misal biasa saya buat tuan-tuan. Kan? Tak tahu kat sini saya ingat saya belum cakap tuan-tuan. Misal biasa begini. Tuan-tuan balik rumah, tengok almari tuan-tuan yang ada cermin.
Tengok mari tuan-tuan ada cermin. Bila tuan-tuan tengok cermin, tuan-tuan nampak apa? Bang? Nampak diri sendiri. Betul. Maknanya takut tak nampak, takut nampak benda lain. Itu yang kena tanya dulu. Sebab kalau kita bahasa mahkamah ni tuan-tuan, walaupun otak kita boleh jawab, mesti kena sebut dengan mulut. Dia tak boleh, kalau contoh saya tanya tadi, kalau tengok cermin, otak kita mesti kata, memang nampak diri sendiri. Kan? Tapi nak sahkan kena tanya, nampak apa? Mesti cakap, memang nampak diri sendiri. Kalau selagi belum cakap, belum sah lagi. Kenapa? Takut dia nampak benda lain. Itu dia. Jadi tuan-tuan, bila tengok cermin, tuan-tuan nampak diri sendiri. Betul? Tengah nampak diri sendiri, tengok-tengok, tiba-tiba jatuh tahi cicak dekat kepala. Kan? Baik, bila jatuh tahi cicak tu, yang sepatutnya tuan-tuan buat macam mana? Macam mana? Apa dia? Bersihkan. Itu sepatutnya. Adakah tuan-tuan bersihkan atau tumbuk cermin tu? Mana satu yang betul? Macam mana? Apa dia? Bersihkan. Betul tak? Bukan tumbuk cermin. Tetapi biasanya orang ni, dia tak nak bersihkan, dia tumbuk cermin tu. Itu yang biasa orang belajar. Pada sebahagian orang. Faham tak maksud saya? Faham? Maksudnya macam ni lah tuan-tuan. Saya terang balik. Ni bidalan kata kalau tak terang ni, macam tadi, tak terang dia faham lain nanti. Apa pagi-pagi sebut cermin. Cermin banyak keliling ni. Baik, maksudnya begini. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan ngadap seorang tok guru. Kan? Tok guru tu macam cermin. Jadi bila dia bercakap, terselak satu. Aku ada silap ni. Aku ada silap ni. Itu ibarat tahi cicak jatuh dalam kepala. Betul? Bila belajar, kita akan nampak, aku ni ada tertinggal dulu. Aku ni tak buat benda ni. Betul tak? Mana terselaklah benda-benda yang kita selalu tak fikir. Tiba-tiba nampak. Maknanya bila nampak, sepatutnya apa? Bersihkanlah benda kotor tu. Tahi cicak tu. Tapi biasanya apa dia? Orang tumbuk cermin tu. Tak gitu tuan-tuan? Biasanya orang tumbuk cermin tu. Kan? Macam mana dia tumbuk? Dia keluar, cakap, ustaz tu betul lah. Tu biasa tu. Pecah habis cermin tuan-tuan. Tu. Jadi artinya tuan-tuan, kita kena faham konsep. Sebab itu dalam Islam, maruah ni penting. Dia tak boleh cakap sembarang. Sebab dia ada hukuman sendiri. Maruah tu penting. Maruah kita ni terpelihara, Islam jaga. Tak boleh dipermain-mainkan. Tak boleh dikata-kata yang bukan, tak boleh. Tu. Jangan sebarang-sebarang tuan-tuan. Sebab apa? Dia di sana ada hukuman dia. Ada hukuman. Sehingga antara hak Allah dengan hak manusia, lebih berat lagi hak manusia. Lebih berat. Tuan-tuan tengok dalam Quran. Orang buat salah dengan Allah. Allah kata apa? Innallaha yaghfiru. Apa dia kata? Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa apa juga yang orang buat kecuali syirik. Kan? Dosa apa juga. Kemudian dalam ayat lain pun Allah sebut semua dosa. Termasuk syirik, apabila orang itu bertaubat, dia boleh diampunkan oleh Allah. Maka dosa dengan Allah Taala ni mudah. Tetapi dosa dengan manusia, selagi tak pergi minta maaf, tak settle. Tuan-tuan contoh, Astaghfirullahalazim, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu antara tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan orang, tuan-tuan kena jumpa minta halal. Contohnya Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab ngumpat. Ini contoh, bab ngumpat ni kadang menjatuhkan maruah orang. Kan? Dosa mengumpat tu, kita kena minta ampun dengan Tuan punya badan. Sekiranya yang kita umpat tu sampai kat dia. Dekat dia. Kalau benda tu tak sampai kat dia, memada dengan kita istighfar dengan Allah Ta'ala. Memada dengan kita istighfar dengan, kalau benda yang kita cakap tu tak sampai kat dia, memada kita dengan Allah. Tetapi kalau benda itu sampai kepada dia, maknanya kena jumpa dengan dia. Minta halal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ni contoh, tengok dekat medsos,
Tengok seorang ustaz tu bercakap, tiba-tiba jadi netizen komen kat bawah. Macam-macam. Kan? Menuduh. Itu tuan-tuan, manusia dengan manusia. Bukan manusia dengan Allah. Yang itu kena ngadap. Manusia dengan manusia. Bukan senang tuan-tuan. Kalau manusia kata, tak apalah, aku halalkan, aku ampun. Okey. Tapi kalau tak, macam sejarah tuan-tuan yang disebut, kalau tak silap tuan-tuan, sama ada cerita Syekh Abdul Qadir Jalani ke atau Syekh bapa Syekh Abdul Qadir Jalani, ataupun cerita dalam sejarah cerita Nabi Musa alaihissalam yang cerita pasal makan buah apple. Cerita makan buah apple. Cari siapa punya tuan. Cari bila jumpa kena khidmat 10 tahun. 10 tahun nak minta halal tu. Khidmat 10 tahun. Dalam sejarah Islam kan. Nak cari makan buah apple, tapi sekali masa makan teringat siapa punya, cari tuannya. Cari jumpa, bila jumpa nak minta halal 10 tahun kena buat khidmat. 10 tahun. Kalau kena 10 tahun tuan-tuan, agak-agak macam mana tuan-tuan? Kalau kena kat kita. Mengumpat dengan orang, aku minta halal, nanti dulu kerja 3 tahun dulu. Agak-agak tuan-tuan macam mana? Memang payah. Sebab tu jangan mudah menggerakkan lidah yang tak bertulang ni nak cerita macam-macam. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam mengatakan kalau boleh kita cakap benda betul, cakap. Kalau tak boleh, diam. Sebab tu Islam meletakkan program tuan-tuan. Programnya apa? Nak jaga lidah. Nak jaga lidah macam mana? Tu dalam Quran kata suruh zikir. Sebab tu pagi lepas subuh ada wiridnya, petang ada wiridnya, malam pun ada wiridnya, lepas sembahyang pun ada wiridnya. Kenapa? Nak jaga lidah. Kalau tak jaga lidah tuan-tuan, nak jaga lidah ni jadikan wirid. Kalau tak, memang lepas sembahyang orang buat. Betul? Tengah dengar khutbah Jumaat, contoh nanti tengah hari tuan-tuan, tengah dengar khutbah Jumaat, tengah hari ni Jumaat, Bilal dah kata nanti ketiga mata imam baca khutbah jangan berbual. Tuan-tuan tengok kat belakang, bual juga. Kan? Ustaz cakap pun macam tu juga, tengah ustaz kuliah, dia kat belakang pun kuliah juga. Itu biasanya. Kan? Itu manusia. Sebab tu manusia ni perlu dididik dan perlu ada ilmu, barulah betul. Di sinilah tuan-tuan kita duk lihat apa yang disebut oleh Nabi. Tuan-tuan akan lihat akhir zaman, sebab kaitannya fitnah akhir zaman besok, adab-adab ini hilang. Adab-adab ini hilang. Bila adab-adab, jaga maruah hilang, jaga harta hilang, jaga diri hilang, maknanya tuan-tuan akan lihat apa? Pembunuhan banyak, mencuri, berompak banyak, kan? Dan juga menjatuhkan maruah orang akan banyak berlaku. Sebab Nabi SAW sebut, awal-awal sebut dah. Pada haji akhir Nabi, sebelum Nabi meninggal, Nabi sebut benda ni akan berlaku macam tu akhir zaman. Membunuh ikut suka hati. Kita dengar dekat medsos tuan-tuan pun macam tu. Anak bunuh bapak, anak bunuh mak. Kan? Yang berlaku tuan-tuan boleh tengok, boleh dengar dah. Biasa membunuh orang jadi satu kebiasaan. Tu. Orang orang mencuri atau orang merompak pun dah biasa. Kita dah dengar orang merompak. Merompak bukan cara tradisional, bukan cara konvensional. Merompak secara elit dan secara kontemporari. Tu tuan-tuan, ayat dia. Merompak secara konvensional, bukan cara konvensional tuan-tuan. Bawa parang, bawa pisau, bukan. Tu merompak secara elit dan kontemporari, secara terkini. Duduk dalam penyabat je. Kan? Duduk dalam penjabat. Jadi orang kaya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar cerita seorang muda banker. Kan? Dia banker beberapa waktu, selepas saja berhenti, ada kapal. Ada memiliki harta yang banyak. Lepas tu interview dekat TV3. Interview macam mana dapat harta, sekali selidik. Macam mana cari harta? Duduk dekat bank depan komputer, buat application, masuk, setiap orang masuk, masuk ke akaun dia sebahagian sedikit daripadanya. Jadi kaya tuan-tuan. Itu macam mana? Itu jenis merompak secara contemporary, secara terkini, secara canggih lah tuan-tuan. Tu tak payah pakai topeng, tak payah pakai apa, duduk relax senyum dengan orang, tapi muka perompak.
Itu tuan-tuan. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita duk tengok muka Samsing ni kadang-kadang tuan-tuan, muka perompak gangster. Tuan-tuan kena tengok, dia tu kalau tengok perbuatan depan orang macam sebaik-baik manusia. Betul tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok filem Minustan. Kan? Ketua perompak tu yang paling kuat menyumbang dekat kuil. Betul tak? Dia tukang bagi makan. Padahal ketua perompak. Tu dia. Tu. Tapi kalau jenis yang biasa kita tahu, tapi inilah tuan-tuan, akhir zaman diistilahkan dalam mahkamah biasanya iaitu jenayah kola putih. Jenayah kola putih. Ini tuan-tuan disebut oleh Nabi akan berlaku akhir zaman macam-macam, banyak. Banyak tuan-tuan, bukan sikit. Bukan RM1, RM2, juta-juta, bilion. Tuan-tuan boleh baca sini dalam medsos tuan-tuan kan? Tu. Tuan-tuan kena ingat. Saya cuma nak sebut tuan-tuan. Dulu yang kita dengar dekat medsos ni contoh orang apa curi duit tabung haji berapa juta hilang. Macam bang yang dia dengar. Berapa juta? Berapa juta? Bukan 60 juta. Kan? Itu contoh. Contoh. Dan dengar-dengar pula. Kita dengar-dengar baru ni orang duk cerita. Kapal yang tempah. Berapa bilion dah habis. Kapal tak ada lagi. Kan? Yang saya nak sebut tuan-tuan, ni dunia akhir zaman. Yang kita kena tahu. Yang Nabi dah sebut awal-awal dah. Ni bukan cerita politik tak tuan-tuan. Cerita isu yang berlaku yang berkait dengan apa yang disebut oleh Nabi tadi. Benda ni tuan-tuan akan berlaku. Merompak. Asal harta tu haram tuan-tuan. Kita tak boleh. Harta orang memang tak boleh ambil. Sama sekali tak boleh ambil. Harta kita boleh ambil. Dalam bab mencuri, harta kita boleh ambil. Ada kaedah dia tuan-tuan. Ini bukan ngajar mencuri tuan-tuan. Tapi kaedah yang disebut oleh ulama. Contoh macam mana? Orang pinjam tuan-tuan punya motor. Pinjam punya motor. Jadi pinjam tuan-tuan. Sepatutnya bila minjam pulang balik. Itu sepatutnya. Kan? Tapi dia tak pulang-pulang. Tuan-tuan pergi ambil. Malam-malam pergi ambil balik. Tuan-tuan bukan mencuri. Itu hak sendiri. Faham tuan-tuan? Tu. Tapi jangan masuk rumah orang, pergi laci, masuk bilik dia, pergi laci, ambil emas. Memang kena. Memang kena. Potong tangan. Tu. Boleh faham tuan-tuan? Tapi ini bahasan ulama cukup tinggi dia punya bahasan. Contoh, tuan-tuan pergi masuk rumah orang, sampai bilik, nampak emas tu. Ambil masa tu, confirm potong tangan kalau lebih pada robot dinar. Tapi cara dia tak jadi kena potong, ambil, letak depan tangga. Tinggal balik dulu. Besok datang baru ambil. Tak kena. Tu tuan-tuan. Kenapa? Sebab benda tu tidak tersimpan di tempat yang terpelihara. Faham tuan-tuan? Tidak tersimpan di tempat yang terpelihara. Dia mesti ada 8 syarat baru boleh potong. Bukannya senang-senang nak potong tuan-tuan. Kan? Tahu-tahu tengok, ni memang confirm lah ni. Kalau dah 43 juta ni confirm potong. Nanti dulu. Bicara dulu. Tengok ada tak melepasi keraguan ataupun tidak. Tengok cara dia, kaedah dia dulu. Baru betul. Di sinilah yang perlu kita mempelajari perkara tersebut. Betapa pentingnya kepada undang-undang Islam. Kenapa? Nak jaga maruah. Jaga maruah. Kalau tidak, tuan-tuan, orang suka-suka cakap. Tuduh dia ni memang kaki playboy. Tuan-tuan, berganti-ganti. Kan? Tu tuan-tuan jangan main suka-suka cakap. Jadi silat-silat kena rotan dalam Islam. Kena rotan. Sebab tu Nabi SAW kata uqimatu haddin bi'ardin khairu min an yumtira arba'ina sabahan. Melaksanakan satu hukum had, hukum hudud itu dalam Islam maka lebih baik daripada 40 subuh hujan. Hujan 40 subuh tuan-tuan lebih satu hukum Islam dilaksanakan lebih baik daripada hujan 40 subuh kata Nabi SAW. Kan? Tuan-tuan kalau empangan air bekuk dengan semberung tuan-tuan, dia habis agak-agak batu pahat goyang tak? Bang. Tu dua tempat tu biasa kan? Dua tempat tu kalau dia tak ada air, batu pahat ni tuan-tuan
silap-silap air tasik ni tuan ambil. Kan? Gitu. Cuma nak sebutkan tuan-tuan, melaksanakan hukuman Islam itu kata Nabi lebih utama daripada cerita pasal air. Itu kata Nabi. Keberkatan dia tu. Sebab tu penting tuan-tuan dalam Islam. Penting dalam Islam melaksanakan hukum Islam tu kenapa? Nak menjaga maruah orang, nak jaga nyawa orang, nak jaga harta orang. Bukan senang-senang. Kalau tak ada hukuman itu, maka maruah orang, harta orang, nyawa orang akan senang-senang orang berkotak-katikkan. Itu kedudukannya. Kita kena faham. Dulu saya sebut tuan-tuan, tuan-tuan tengok filem P.Ramlee, Sumpah Semerah Padi. Nak bagi ajar orang kita ni, orang Malaysia ni tuan-tuan faham hukum Islam, maka dia buat filem Sumpah Semerah Padi. Dia pengarah filem, dia pelakon, dia pesalah, dia yang kena hukum. Kan? Lepas tu tuan-tuan tengok. Faham tak faham tu? Faham kan? Bukan orang masjid je faham. Orang warung yang tengok filem dia pun faham, yang duduk kat rumah pun faham. Yang duduk tengok filem dia pun faham. Ustaz ngajar kat masjid, yang faham yang ni je. Itu pun tak faham atau tidak. Kan? Tu. Kan? Tapi dia buat filem tu, orang dekat rumah yang tengok filem pun faham, isteri kita pun faham, anak kita pun faham, yang duduk kat warung tengok filem tu pun faham juga. Senang. Tu tuan-tuan, senang. Tu kedudukannya. Saya duk cerita pasal ni tuan-tuan pagi ni sebab malam tadi tengok ada TV terbuka tuan-tuan, tengok cerita pasal pendekar Budang Lapuk tu yang ingat P.Ramlee tu. Tapi tuan-tuan nak sebutkan dia tu pelakon, tapi bukan nak agungkan dia dah. Tapi segala apa yang dia buat tu memberi mesej kepada kita. Nak bagi faham kepada kita. Ibaratnya tuan-tuan, nak bagi faham senang, seolah-olah nak cakap lah, ustaz ni kena berlakon nak bagi orang senang faham. Betul tak? Kena berlakon macam P.Ramlee tu. Jadi masuk kat panggung, orang duk tengok. Sebab orang senang masuk panggung daripada masuk masjid. Tak gitu? Macam Mak Kilau tuan-tuan punya filem, panggung penuh, masjid kosong. Surau pun kosong. Kan? Jadi bukan nak kata tu realiti. Dah berapa juta tuan-tuan itu? Dah 100 belum? Dah 90 lebih dah. Ini nak sebutkan benda realiti. Realiti. Jadi maknanya tuan-tuan, 3 benda yang disebutkan oleh Nabi dalam Haji Wida. Harta, maruah, nyawa, maruah. Ini 3 benda yang dipelihara, yang kena pelihara. Tapi di sebalik 3 tu nak faham, ialah kita kena faham undang-undang Islam. Bila undang-undang Islam ada, barulah benda ni terpelihara. Kalau tidak, habis gitu je. Kan? Habis gitu je. Sebab tu tuan-tuan, orang jahat perompak, dia berani merompak. Kenapa? Sebab tak ada benda. Tuan-tuan tengok filem Orang Putih, saya pun lupa tajuk dia tuan-tuan. Dia kerja menyapu je. Menyapu bank, membersihkan bank. Apa ni, jadi cleaner kat bank. Ni filem Orang Putih. Dia cleaner, buat cleaner. Tapi dengan daripada cleaner, dia boleh kaut duit dalam bank. Satu hari tengok mana kamera dia. Mana pengawal masuk pukul berapa. Kan? Bertiga je. Bertiga curi dalam keadaan masa yang singkat, 15 minit. Nak keluarkan duit tuan-tuan, bilion dapat, tak habis makan. Bagi 3 orang. Tuan-tuan tengok filem tu. Kan? Merompak, simple je. Kan? Kenapa? Sebab tak ada benda yang dapat untuk settlekan masalah tu. Ada satu lagi pula tuan-tuan filem dia apa? Dia memang rancang merompak. Memang orang panggil apa, gamble. Terang-terang. Dah dapat duit keluar, masuk dalam. Tapi duit kena simpan, tak dapat cari. Masuk dalam tuan-tuan, lepas keluar jadi billionaire. Tu. Kenapa? Sebab tak ada undang-undang. Kalau ada undang-undang tuan-tuan, kata Islam, sekali merompak, tangan kanan. 2 kali merompak, kaki kiri. Sekali lagi merompak juga, tangan kiri. Rompak lagi, kaki kanan. Tu dalam Islam. Bertahap. Kenapa? Itu pendidikan. Tapi sebab bila tak ada tuan-tuan, bila tak ada, kita rasa maksiat tu orang rasa tak takut. Kenapa tak ada pelaksanaan? Dalam Islam tuan-tuan, disebut kalau pelaksanaan sebab contohnya perlu dilaksanakan depan orang ramai. Ada penyaksian. Jadi kalau kita zaman hari ni mudah, panggil TV3 live. Tuan-tuan dekat Bukit Pasir tengok. Agak-agak takut atau tidak tuan-tuan? Kalau tak takut juga, memang degil sungguh lah. Kan?
Tu dalam hukum Islam yang perlu. Sebab benda ni maruah. Maruah. Sebab tu orang tuan-tuan bila buat tuduhan saja, dia mesti lawan balik. Kenapa? Sebab itu maruah. Orang Islam, dia punya diri dia, maruah dia, izzah dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia. Tidak boleh dijatuhkan. Sebab tu dalam bab ni, kita tak boleh sewenang-wenangnya nak tuduh orang. Tak boleh. Satu benda yang diharamkan oleh Islam. Bukan benda kecil, tuan-tuan. Bukan benda kecil. Orang nak tuduh-tuduh kita, tak boleh. Itu sebab tuan-tuan, orang yang betul-betul beriman, bila tuduhan itu sampai kepada dia, dia akan bela sampai ibarat orang kata apa, tisisan darah yang terakhir. Kenapa? Nak membela maruah. Sebab itu kata Nabi SAW, kalau kita nak bela maruah kita, tiba-tiba terbunuh, matinya lah mati syahid. Bela apa? Bela anak isteri. Orang kacau, tiba-tiba kita bela, mati kita, mati syahid. Contoh macam mana? Orang masuk duk merompak, kan? Merompak, kita nak jaga anak isteri supaya tidak dirompak dan dibunuh. Tiba-tiba kita terbunuh, mati syahid. Tu kedudukannya. Maknanya bila mati syahid tinggi, tuan-tuan, di sisi Allah Ta'ala kedudukan itu. Sebab Nabi kata, yugfaru li syahid kulla dhanbin illa dain. Diampunkan bagi orang yang mati syahid seluruh dia punya dosanya kecuali hutang. Itu ya. Hutang kena settle lah dengan orang. Tapi dosa hak lain Allah ampun. Menunjukkan apa? Kedudukan mati syahid itu tinggi di sisi Allah. Kenapa? Sebab maruah seorang Islam itulah tinggi di sisi Allah Ta'ala. Itu kedudukan dia. Tuan-tuan, habis kuliah biasa berapa subuh? 9? Sedap tuan-tuan, 9. Abang yang bunyi tu bawa ke hospital tu. Mau ke hospital, sebab tu saya kenal tuan. Pukul berapa biasa habis? 7 apa? 7.30. Tu nak tanya dulu tuan-tuan. Yang kalau lebih-lebih sekarang, apa dah tadi sebut tuan-tuan, nanti bunyi, apalah ustaz ni lambat sangat nak habis. Tadi dah cakap suruh bersihkan tai apa? Tak cicak, silap-silap pecah cermin kena tumbuk. Baik tuan-tuan Jadi artinya tuan-tuan, pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu tu, saya sebut gitu. Dan kita kena ada modul dia untuk kita faham. Apa yang kita nak faham? Islam tu. Sebab dia memberikan suatu benda yang baik kepada kita. Kalaulah tak ada Islam ni tuan-tuan, saya sebut, kalau tak ada Islam, maknanya kita hari ni masih lagi dipanggil jahiliah. Kalau Islam ni tak ada, kita hari ni masih lagi dipanggil jahiliah. Sebab Nabi bawa Islam tadi, jahiliah zaman Nabi tu hilang dengan datangnya Islam. Jadi kalau Islam tu tak sampai kepada kita, kita ni masih lagi dipanggil jahiliah. Masih lagi dipanggil jahiliah. Sebab itu ada seorang ulama tuan-tuan, namanya Muhammad Qutub, dia menuliskan jahiliyah tu qarnil isrin. Jahiliah kurun ke-20. Zaman sekarang lah, jahiliah kurun ke-20. Dia senaraikan macam mana jahiliah kurun ke-20. Sebab Nabi SAW kata apa? Segala jahiliah zaman dulu tu dilonggokkan zaman akhir pada umat Nabi Muhammad kalau tak ikut Islam. Dilonggokkan. Itu tuan-tuan disenarkan. Antara jahiliah yang ada tuan-tuan, tengok hari ni. Contoh. Kalau zaman dulu orang, tuan-tuan tengok, pernah tak tengok tuan-tuan penyanyi Ummi Kalsum Mesir? Abang pernah tengok? Tak pernah Abang pernah tengok? Tak pernah. Tak apalah, tak payah tengok lah tuan-tuan, saya cuma sebut je. Ataupun kalau tak pernah tengok tuan-tuan, penyanyi gelik Lebanon yang masih hidup, Nancy Ajram. Pernah tengok? Pernah tengok? Payah betul lah tuan-tuan. Aku jadi ustaz pun tahu. Tuan-tuan, bukan tak boleh tengok tuan-tuan. Kita kena ikut cakap Imam Syafi'i tu. Bukan Haji Syafi'i, Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Dia cakap macam ni. Araftu li syarra la li syarri walakin li tawaqi. Aku kenal jahat tu bukan aku nak buat jahat, aku nak terpelihara daripada kejahatan tu. Tu yang kena kenal. Aku tahu jahat tu bukan nak buat jahat, tapi nak menjaga-jaga diri jangan jatuh kepada jahat. Jadi artinya apa? Kena kenal juga jahat tu. Yang saya nak sebut gini tuan-tuan, zaman dulu tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah, zaman jahiliah dulu, orang perempuan dia akan menyanyi. Jadi orang kata istilahnya menyanyi menghiburkan. Menghiburkan. Nyanyi tu tuan-tuan dekat padang pasir,
dalam keadaan unta dikelilingi unta. Dikelilingi unta dekat padang pasir dalam perjalanan. Tuan-tuan tengok masa perang Badar, orang jahiliah nak lawan Nabi ni. 1000 tentera tu dengan unta. Tengok siap sekali dengan penyanyi nak bagi semangat tu dekat padang pasir. Apalah hebatnya tuan-tuan nak sebut zaman jahiliah tu. Tapi zaman hari ni beza. Tuan-tuan hari tu boleh tengok kat YouTube dia punya ulangan. Tengok ada. Tuan-tuan, dekat mana? Dekat Riyadh. Yang datang siapa? Tu yang saya sebut tadi, Nancy Ajram, nyanyi dekat Riyadh. Orang semua datang. Boleh buat live satu dunia. Tuan-tuan boleh tengok. Siapa datang? Dia buat 3 part. Satu yang dia datang tu apa? John Travolta. Nombor 2 Salman Khan. Tuan-tuan kenal Salman? Nombor 3 Nancy Ajram tu. Saya bukan nak publish dah. Benda tu boleh tengok. Tu bumi Arab tu, bumi Islam dulu, zaman Nabi daripada jahiliah tukar kepada Islam. Tapi zaman hari ini, tuan-tuan tengok bumi tu dah bergelek balik semula. Dah macam tu balik semula. Jadi tuan-tuan tu bumi orang. Cuba tanya bumi sendiri tuan-tuan. Nak tengok. Kan? Nak tengok macam mana? Semalam tuan-tuan, semalam ke hari tu? Semalam ke 2 hari lepas? Johor lawan Terengganu. Johor lawan Terengganu bang berapa? 2-1. Apa? 2? Oh, tahu tuan-tuan tahu. Johor lawan Terengganu. Bahkan siap sakit bas lagi pergi, betul tak? Tengok dekat padang Terengganu tu tuan-tuan, penuh rapat-rapat tuan-tuan tengok bola. Bila kuliah subuh jarang-jarang macam ni. Tengok tuan-tuan, tuan-tuan lebih faham bola daripada kuliah. Tak gitu? Kan? Tak bukan nak kata tuan-tuan. Itu realiti. Sebelum ni Malaysia lawan Bangladesh 4-1. Sebelum ni Johor lawan Pulau Pinang. Betul? Kan? Lepas tu hari baru itu Johor lawan Terengganu. Tuan-tuan tengok lepas ni ada game lagi, tuan-tuan tengok. Bukan suruh tengok tu. Tengok yang dekat panggung tu. Berapa ramai? Stadium berapa ramai orang. Banding dengan tuan-tuan duduk dalam kuliah. Macam ni. Yang saya nak sebutkan tuan-tuan, itulah dia kedudukan dunia dengan akhirat. Dunia ni tuan-tuan letak mana pun orang berkerumun kat dia. Ikut sistem. Akhirat bersepah. Tu tuan-tuan. Ni benda beza yang kita kena tahu. Sebab tu benda ni ada disiplin. Ada disiplin dia. Tuan-tuan tak ikut disiplin, susah. Contoh tuan-tuan, jasad kita ni dengan roh kita. Kita ada dua-dua ni. Dua-dua ni ada, kita hidup. Cuba jasad kita tak ikut disiplin. Apa jadi? Kan? Jasad kita tak ikut disiplin, mana ikut nafsu. Tuan-tuan daripada muda, tuan-tuan pergi makan ketam hari-hari. Apa jadi? Gawat dah tua. Tu kan, makan gitu je. Betul tak? Ataupun dah muda, tuan-tuan makan pain killer. Hari-hari makan pain killer. Apa jadi? Hemodialysis. Kan? Itu dia. Artinya apa? Tak ikut disiplin. Saya ada seorang kawan tuan-tuan umur 35 tahun. Kan? 41 tahun datang tempat saya tanya, "Ustaz, tolong rawat sikit." Saya tanya, tangan ni tuan-tuan dah macam orang bodybuilder. Tapi tak bulat kan? Tak elok lah. Saya tanya ni kenapa? Saya kata hemodialysis. Umur 41 hemodialysis. Kenapa? Painkiller punya hal. Mula makan bila? 35 tahun. Umur 35 tahun makan, 41 dialisis dah. Maknanya apa? Bila kita tak ikut disiplin tubuh badan kita tu tuan-tuan, tak ikut disiplin, makannya tak ikut disiplin, tidurnya tak ikut disiplin, dia tak ikut disiplin, dia akan jadi masalah bila tua. Betul tak? Maknanya jasad tu pun kena ada dia punya peraturan. Roh pun kena ada peraturan. Kalau dia tak ikut peraturan, masalah. Itu dia. Jadi begitu juga dengan Islam. Kita kena ikut peraturan. Baru betul. Sejahtera hidup, individu, keluarga, masyarakat, negara. Dia jadi sejahtera. Itu kedudukan dia. Wallahu alam. Cukup sekadar tu tuan-tuan. 6, 7.30. Kan? Betul ke? Betul. 6. Tu jam saya tuan-tuan kan? Itu biasa kalau tuan-tuan tak akan pandang belakang. Saya yang akan pandang. Jadi tu tuan-tuan memang bagi jam kat saya. 7.30.
Cukuplah ngam tuan-tuan sekadar tu. InsyaAllah kita sambung nanti dalam perjumpaan kita akan datang. Dalam bab yang ketiga, iaitu hadis yang ketiga, insyaAllah kita akan sambung. Untuk pagi ini sekadar itu, aku qauli hadza. Wastaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqan wa dinan qaimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.